A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada Jumaat yang mulia ni, saya nak kongsikan khususnya kepada anak-anak sekolah rendah agama Ibn Qayyim tentang kaedah ataupun cara untuk hafal Quran. Mula-mula kita nak hafal Quran, pertamanya kita kena perbetulkan niat. Perbetulkan niat. Niat kita hafal Quran sebab apa? Adakah sebab dunia ataupun sebab agama? Jadi kita kena perbetulkan niat. Jadi kita hafal Quran tu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jangan kita hendak kepada dunia. Jangan kita hendak kepada pangkat. Jangan kita hendak kepada orang pandang kepada kita. Jangan. Sebab apa? Sebab bila kita pandang kepada dunia, maka agama tidak akan ikut. Mana kata kita dapat dunia je, agama akhirat kita tak dapat, pahala kita tak dapat. Tapi kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, kerana akhirat, kerana nak menegakkan agama, maka dunia akan ikut. Kita mula kita perbetulkan niat. Niat kita nak hafiz Quran. Sebab apa? Sebab banyak kelebihan orang yang hafiz Quran. Dalam banyak hadis tentang kelebihan orang hafiz Quran, iaitu orang hafiz Quran ni Allah Ta'ala special kan. Dia dalam hadis huwa ahlullah wa khassatuhu. Dia adalah ahlullah, ialah ahli keluarga Allah Ta'ala, wa khassatuhu, dan istimewa. Ahli keluarga Allah Ta'ala yang istimewa. Masya-Allah, special lah. Kita jadi apa, ahli keluarga Allah Ta'ala yang special, VVIP yang cakap kan. Lepas tu kalau orang hafiz Quran, Rasulullah kata boleh syafaatkan 10 orang ahli keluarga dia masuk syurga kan. Banyak. Pada hari akhirat nanti, mak ayah kepada hafiz Quran ni akan dipakaikan dengan mahkota yang lagi terang daripada cahaya matahari. Masya-Allah. Dan orang hafiz Quran ni kan, kalau dia meninggal, kalau dia mati nanti, dalam kubur dia tidak mayat dia ataupun jenazah dia tidak akan astagfirullahalazim. Jenazah dia tidak akan dimakan oleh oleh ulat-ulat. Ulat-ulat, serangga dan macam-macam lah. Tidak akan dimakan. Dan kita niat juga untuk bantu agama Allah SWT. Sebab kita hafal Quran, maka Quran duduk dalam dadi kita. Kita bantu diri kita dan kita bantu agama. Contohnya kalau kita dah hafal Quran 30 juzuk, jadi kalau ada orang nak selewengkan, kita tahu ni salah, ni salah. Macam-macam lah kan. Bukan setakat kita hafal Quran je. Nanti kita akan belajar pula tafsir, belajar pula asbabun nuzul, kita belajar pula qiraat. Banyak pecahan dalam ilmu Al-Quran. Permulaan ni kita hafal Quran dulu. Okey, tu niat. Okey, yang kedua, ketika kita nak mula hafal Quran, jadi kita ni mesti dalam keadaan bersih, iaitu suci daripada hadas kecil dan suci pada hadas besar. Kita kena ambil wuduk dulu. Lepas tu duduk dalam keadaan tenang, menghadap kiblat. Dan hati ni kena kosongkan daripada semua perkara. Sebab apa? Sebab kita nak hafal Quran. Bila Al-Quran tu masuk, dia tidak ada yang menghalang. Jadi kalau fikiran kita melayang, fikiran kita fikir benda lain, jadi dia susah nak masuk. Fikiran tu kita kena kosongkan, supaya mudah masuk.
Lepas tu seelok-eloknya sebelum kita hafal Quran tu, kita buat solat sunat taubat. Sebab apa? Takut-takut kita ada buat dosa, takut-takut kita ada buat kesalahan yang akan menyebabkan hafazan kita ni tak kekal, ataupun hafazan kita ni akan terhalang. Buat solat sunat taubat dulu. Lepas tu pakaian bersih, menutup aurat. Jangan kita tak tutup aurat, kita duk hafal Quran. Tu pun salah juga. Tak ada adab. Orang kata tak ada adab. Kita hafal Quran tapi dalam keadaan tak ambil wudu, ataupun kalau dalam keadaan tak ambil wudu tu tak apa lagi. Tapi kalau dalam keadaan tak tutup aurat, tu jadi tidak ada adab lah. Walaupun orang lain tak nampak, tapi Allah Ta'ala nampak. Jadi dalam beribadah kita kena jaga adab-adab tu. Lepas tu terus lagi, okey, sebelum kita dah lepas solat sunat taubat tu, kita baca dulu Al-Fatihah. Baca dulu Al-Fatihah. Lepas baca Al-Fatihah, kita selawat 11 kali. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 11 kali. Lepas tu sebelum kita hafal Quran, jangan kita terus hafal. Kita kena perbetulkan tajwid dulu. Okey. Ustaz tunjukkan cara-cara dia. Okey. Pastikan kita menghadap kiblat. Kita baca dulu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas tu kalau kita ingat surah Alam Nashrah, kita baca surah Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebab apa kita baca Alam Nashrah? Sebab dalam tu Allah Ta'ala ada firman fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam kesusahan tu ada kesenangan. Mana kata kita minta supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita untuk hafal Quran. Lepas tu kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Seelok-eloknya 11 kali. Kalau tak boleh pun 3 kali pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi kita mula baca. Jadi kita kena betulkan tajwid dulu sebelum kita hafal. Ustaz ambil surah Al-Qadr. Inna anzalna tu lah. Tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi baca berulang-ulang sampailah tajwid kita betul. Sebab apa? Sebab bila kita hafal dalam keadaan tajwid tidak betul, maka kalau kita baca, kita ulang hafazan balik, payah kita nak betulkan tajwid tu. Sebab apa? Sebab kita dah hafaz dalam keadaan tak bertajwid. Tapi kalau kita hafaz dalam keadaan bertajwid, kalau kita baca tidak bertajwid pun tak boleh. Pun dia akan terhalang sebab kita hafal tu dalam keadaan bertajwid.
Jadi kita dah tetap baca tu dah tetap dengan bertajwid. Jadi bila tak bertajwid dia jadi apa? Tak kena pula. Macam tak masuk kan. Kita hafal tak masuk. Sebab apa? Tak kena pada tajwid. Begitu juga kalau kita hafal dalam keadaan tak bertajwid, kalau kita mula nak bertajwid, kita akan lupa. Sebab apa? Kita dah biasa hafal dengan tak bertajwid. Jadi kena betulkan tajwid dulu. Dah betul tajwid, dah okey, barulah kita hafal. Tengok kita hafal macam mana. Okey. Kita mula hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita baca sebanyak 15 kali. 15 kali. Baca. Lepas tu kita tutup. Tutup tu kita baca 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dapat dah. Dapat 7 kali ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca 7 kali. Dah dapat. Kita pindah pada ayat yang kedua. Baca wa ma adraka ma lailatul qadr. Baca 15 kali. Lepas habis baca 15 kali tu, kita tutup. Tutup. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Rasa dah betul dah. Okey. Baca 7 kali. Baca dalam keadaan tutup tu 7 kali. Okey, kita buka balik. Yang ketiga, kita ulang balik. Inna sampai Lailatul Qadr sebanyak 7 kali. Inna anzalna. Kita baca dalam keadaan tutup lah. Yang ketiga tu, maafkan Ustaz, yang ketiga tu kita baca dalam keadaan tutup, baca pada awal. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Ingat yang pertama, baca ayat yang pertama 15 kali. Lepas tu tutup. Lepas tu ulang 7 kali tanpa tengok. Lepas tu tu yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat yang kedua 15 kali. Kan, baca dengan buka. Lepas tu tutup, kita baca dengan 7 kali. Okey, dapat tu yang kedua. Yang ketiga, kita ulang balik Inna anzalna tu sampai ayat yang kedua sebanyak 7 kali. Okey. Okey. Ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita baca 15 kali. Lepas habis baca tu, kita ulang balik. Ulang tanpa tengok sebanyak 7 kali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebanyak apa kali? 7 kali. Lepas tu kita tengok balik. Okey. Step yang keempat tadi, kita hafal ayat yang ketiga kan. Kita hafal ayat yang ketiga. Lepas tu step yang kelima, kita ambil inna anzalna tu sampai ayat yang ketiga tu sebanyak 7 kali tanpa tengok. Tu step yang kelima. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lepas tu tu step yang kelima. Okey, step yang keenam, kita hafal ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dengan tengok sebanyak 15 kali dan tanpa tengok sebanyak 7 kali. Sama macam yang awal tu. Lepas tu kita ulang balik inna anzalna sampai tanzilul malaikatu warruhu fi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Tu yang step yang keenam. Lepas tu salamun hiya hatta matla'il fajr sebanyak 15 kali. Lepas tu tanpa tengok sebanyak 7 kali. Yang last kali inna anzalna sampai salamun hiya hatta matla'il fajr sebanyak 7 kali tanpa tengok. Okey, dapat. Mula-mula kita hafal 15 kali. Lepas tu tanpa tengok 7 kali. Lepas tu yang kedua kita hafal 15 kali tanpa tengok 7 kali. Lepas tu kita ambil ayat yang pertama, yang kedua, gabungkan tanpa tengok 7 kali. Berikutlah sampailah bawah. InsyaAllah
Ustaz rasa boleh ikut. Kalau ada persoalan boleh tanya dalam grup, insya-Allah. Senang je. Mula 15 kali, lepas tu tanpa tengok 17 kali. Tanpa tengok 7 kali. Lepas tu ayat yang kedua 15 kali tanpa tengok 7 kali. Lepas tu kita gabungkan 7 kali. Sampailah yang akhir. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi ustaz minta untuk hafal yang awal ni kita hafal surah Al-Qadr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.